Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya Haji Muhammad Nizami Idris selaku pengurusi Yayasan Malaysia Cawangan Selangor bersama saya ialah pengurus besar Yayasan Amal Malaysia Cawangan Selangor, di mana pada hari ini kita akan berbincang tentang topik korban. Jadi sebagaimana yang kita maklum, korban akan dilakukan pada setiap tahun. Dan korban ini hanya dilakukan bagi mereka yang mampu. Apabila ada kemampuan untuk melakukan korban setelah selesai untuk semua keperluan bagi diri dan keluarga, jika ada lebihan daripada duit, maka digalakkan tuntutan agama untuk melakukan ibadah korban. Jadi tanpa berbincang panjang, kita akan mendengar pendapat daripada Encik Azri bin Muhammad Aris yang akan menyatakan tentang topik korban ini. Encik Azri, sebagaimana yang kita maklum, iaitu korban yang telah dilakukan oleh Yayasan Amal Malaysia Cawangan Selangor bermula sejak awal lagi penubuhan, iaitu kita lakukan di negara Kemboja, betul? Ya, kita bermula di Okey, kalau tak silap saya sejak sebelum 2010 lagi kita telah melakukan ibadah korban di Kemboja. Sehinggalah bila COVID terhenti dan kemudian kita dengar Yayasan Amal Malaysia mengurak langkah lebih jauh daripada itu, iaitu ke negara Afrika. Jadi saya nak tanya, sejak bila kita melakukan ibadah korban di negara Afrika? Baik, Alhamdulillah. Pertama, terima kasih kerana dapat bersama pada petang ini. Jadi, kita bermula untuk membuat ibadah korban ke negara Afrika ini sejak 2021. Bermakna dah hampir 5 tahun lah. Hampir 5 tahun. Jadi, antara sebabnya kita membuat korban di Afrika ni, antaranya kita ada wakil daripada negara Chad, Ustaz Salam, ya, yang berkahwin dengan orang Kedah dan sebenarnya mengaji di UNICEF, kota silap saya, ya, dan kampungnya di Chad. Jadi beliaulah antara wakil kita ataupun orang perantaraan yang memohon untuk dianjurkan korban ni di Afrika, kerana dia pun telah membagi tahu orang kampung ataupun orang di sana terlalu daif untuk mendapatkan daging. Tahun ini kita nak buat kat mana? Okey, tahun ini kita telah membuat ibadah korban ni pada tahun ini adalah kali kedua di Uganda, Afrika. Oh, mana tahun lepas di Uganda? Tahun lepas di Uganda, dan tahun ini kita bercadang akan membuat ibadah korban juga di Uganda. Dan sebelum tu pengalaman kita buat korban di Cameroon, Nigeria dan juga Chad antaranya. Okey, baik. Kalau kita lihat pilihan kita ke negara Afrika, tahun lepas di Uganda, tahun ni sebagaimana Cik Aziz sebut tadi di Uganda juga. Kenapa pilihan harganya macam mana? Baik. Oleh kerana kita mendapat maklumat di orang-orang di sana ni sukar mendapat daging, jadi kita dapat tahu lembu di sana ni harganya agak rendah lah, agak murah berbanding dengan di negara kita di Malaysia ni. Ya. Bayangkan satu bahagian di Malaysia ni untuk satu bahagian lembu lebih kurang 700. Itu pun paling murah lah. Dan sekarang ni dah sampai 850 ke 900 satu bahagian. Manakala lembu di Afrika ni berbanding di sana, harganya lebih rendah. Okay? Kita menawarkan pada rakyat Malaysia untuk berkorban di sana sebanyak 380 untuk satu bahagian. RM 380? 380. Untuk satu bahagian lembu. Kambing? Dan manakala kambing sebanyak 490. 490. Okey, jadi kita lihat itu antara perbezaan
kita melakukan korban di luar negara lah. Ya. Macam tadi kita lakukan di Uganda, di Afrika, 380 untuk lembu dan 490 untuk kambing. Seekor Berbanding kambing. dengan harga tempatan, kita tahu harganya satu bahagian RM700 pun susah juga nak Susah cari. nak cari dah sekarang. Kebiasaan di masjid terutama yang di Lembah Kelang ni Betul. 850, 900 Ya. kan ya. Baik. Okey. Itu kita tengok dari sudut harga. Dari sudut apa lagi kelebihan kita melakukan ibadah korban di sana? Okey, saya ingin kongsikan pengalaman bagaimana relawan kita yang ke sana, di mana penduduk sana ataupun umat Islam di sana terlalu bersyukur dan menghargai relawan kita buat korban di sana, di mana mereka terfikir juga kenapa rakyat Malaysia ni sanggup hadir ke negara mereka, ke negara mereka untuk buat korban, sehingga sanggup meninggalkan keluarga, sanggup meninggalkan negara, memperuntukkan masa dan wang ringgit untuk berkorban di sana. Jadi itu antara sebab lah, antara sebab kita menghadirkan korban di sana. Okey. Baik, itu antara salah satu faktor yang kita lihat kenapa rakyat tempatan sangat bersyukur Ya, apabila orang daripada luar yang daripada jauh untuk membantu mereka memberikan daging korban. Baik. Untuk pengurusan korban di sana, bagaimana pula? Adakah kita serahkan kepada orang tempatan melakukan sembelihan korban? baik. Kelebihan jika buat ibadah korban dengan Yayasan Amal Malaysia ni, relawan kita yang pergi ke sana akan pertama mencari lembu, menempah lembu, membeli lembu, dan yang paling penting kita menyembelih sendiri lembu tersebut di sana. Sama ada lembu korban ataupun akikahnya, kita sembelih sendiri. Kita tidak menyerahkan kepada orang tempatan, walaupun orang perantaraan kita adalah wakil kita NGO di orang tempatan di sana, tetapi untuk menyembelih lembu ni dengan lebih sempurna, lebih baik kita yang menyempurnakan penyembelihan tersebut. Okey, baik, jelas ya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, itulah yang dilakukan oleh Yayasan Amal Malaysia Cawangan Negeri Selangor sewaktu melakukan ibadah korban di luar negara. Jadi kalau kita lihat apa yang telah diterangkan oleh Encik Azri tadi, saya amat yakin untuk kita melakukan ibadah korban bersama dengan Yayasan Amal Malaysia Cawangan Negeri Selangor. Saya menjemput tuan-tuan, puan-puan yang belum lagi mendaftar nama untuk melakukan ibadah korban untuk bersama dengan kami, Yayasan Amal Malaysia Cawangan di Selangor, boleh lihat di layar nombor akaun dan juga link yang boleh kita kongsikan untuk tuan-tuan, puan-puan mendaftar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cik Azri. Sama-sama.